Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini insya-Allah kita memilih satu tajuk kontemporari, isu semasa yang berlegar di kalangan kita sebagai umat Islam khususnya. Dan tajuk pada pagi ini saya pilih tentang yang heboh dalam media sosial sekarang ni, permainan avatar tu kan. Jadi adakah dianggap sebagai satu benda yang haram? Sebab apa? Sebab dia berbentuk lukisan, ataupun kita kata membentuk satu gambaran sebagai seseorang lah, okey, menggunakan aplikasi tersebut. Okey, perdebatan antara netizen, orang awam di kalangan masyarakat kita sebenarnya ada asas, dan asasnya bersumberkan daripada hadis, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak menyentuh berkenaan dengan hukum taswir. Dalam bahasa Arab ni dipanggil at-taswir. Okey, antara saya sebut antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa at-taswir itu adalah haram, kan? Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Abdullah bin Mas'ud ini meriwayatkan satu hadis yang berbunyi, inna ashaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya antara orang yang paling dahsyat akan menerima azab di akhirat nanti ialah al-musawwirun. Di persoalan dia, siapakah yang dimaksudkan dengan al-musawwirun? Nanti kita, pagi ni kita nak bincang. Okey. Dan antara hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Iaitu mereka yang membuat surah ini. Saya tak terjemahkan lagi ya. Saya sebut asal perkataan bahasa Arab dia tu. Sesungguhnya mereka yang membuat surah ini akan diazab pada hari kiamat, dan akan dikatakan, malaikat akan berkata kepada orang yang membuat surah-surah ini, hidupkan apa yang kamu telah ciptakan. Okey, itu hadis kedua. Ada lagi banyak sebenarnya, cukuplah dua tu sebagai asas perbincangan kita. Baik. Jadi bermula daripada pemahaman hadis ini secara literal ataupun secara tekstual, memberi satu gambaran kepada kita bahawa membuat surah ataupun al-musawwirun, at-taswir itu diharamkan. Bahkan dalam hadis yang kita bacakan tadi ini digambarkan bahawa as-surah ataupun perbuatan at-taswir itu adalah antara, kira kata, dosa-dosa besar jugalah. Sebab apa? Sebab Nabi kata inna ashaddan nasi azaban, orang yang paling dahsyat azabnya di akhirat nanti ialah yang duk buat surah ini, yang taswir itu. Baik, so persoalannya, adakah taswir ini bermaksud yang mengukir, yang buat patung, yang melukis, yang apa lagi, yang tangkap gambar, sama ada pakai kamera, pakai handphone, dan yang terbaru yang kita bincang ni ialah menggunakan app untuk tukar kita jadi avatar. Jadi itu persoalan yang kita nak bincang pada pagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca perbahasan dan perbincangan para ulama kita berkenaan dengan isu ini, kan, tuan-tuan akan terkejut, sebab tuan-tuan akan dapati jawapan mereka ialah memang haram. Sebab apa? Sebab
relate baliklah ataupun rujuk balik hadis-hadis yang kita bacakan tadi dan juga hadis-hadis yang lain. So pemahaman kita berkenaan dengan istilah at-taswir itu. Jadi orang yang faham secara literal, secara kita panggil surface, mereka akan pukul rata, iaitu bila sebut taswir, iaitu istilah yang kita sebutkan sebagai at-taswir, dia daripada perkataan sawwara, sad waw ra, surah. Surah itu kalau kita terjemah secara biasa, gambar. Gambar ni macam-macam gambar, kan? Gambar apa nama, orang yang kita lukis, gambar binatang, gambar pokok tumbuhan-tumbuhan, gunung ganang dan sebagainya, awan, macam-macam lah, termasuk belakang surah, kan? Itu yang pertama, gambar surah. Yang kedua ialah at-taswir ini, kan, ialah membuat patung. Taswir, dia membentuk sama ada apa sekarang ni kan, kalau di Hollywood lah khususnya, dia buat patung daripada apa? Lilin. Kan, patung-patung contoh pelakon-pelakon ke ataupun pemimpin-pemimpin tertentu yang famous dan memberi sumbangan besar kepada dunia ataupun industri perfilman, mereka akan buat patung daripada lilin. So patung itu depa ukir lah, kan? Dan juga sekarang ni kemahiran seni yang ada di kalangan manusia ni ialah mengukir daripada ais. Sama juga, ukir dalam bentuk orang, dalam bentuk binatang, macam-macam lah, dan sebagainya. Kemudian itu yang maksud kedua. So yang pertama gambar, kan? Dan gambar tu pula terbahagi kepada dua cara lah, ataupun sekarang ni banyak cara lah. Yang pertama, gambar melalui lukisan kita, lukisan tangan. Kita di sekolah-sekolah pun anak-anak kita memang ada pendidikan seni, antaranya ialah lukisan lah. Okay? Dan lukisan tu pula selalu yang kita duk belajar kan, duk dengar ustaz-ustaz ceramah, tak boleh lukis gambar penuh. Kalau nak lukis orang, lukis separuh badan ke, sebelah kanan ke contohnya, kan? Itu lukisan. Kemudian gambar yang berikutnya yang terbentuk ialah melalui fotografi. Dulu kalau kita pergi umrah kan, ataupun buat haji, kalau kita pegang kamera, tangkap gambar, Syekh, haj, haram, kan? Tapi dia kata haram tangkap gambar, tapi bersepah kedai-kedai yang sebelah Masjid Haram tu duk jual kamera, kan? Jadi tangkap gambar tak boleh, tapi jual kamera boleh. Jual kamera tu untuk apa? Kan, gamaknya dia duk ingat kamera masa tu untuk cakap kot. Jadi kalau nak kata haram tu, sepatutnya haramkan jualan kamera. Dan kamera sekarang ni dah tak laku dah kalau kamera digital tu. Apatah lagi kamera yang pakai Kodak tu, lagi dah tak laku sekarang ni. Sekarang ni dah canggih dah, handphone semua ada. Kalau smartphone ni semua dah ada dah. Cuma tinggal megapiksel dia ke, tinggi ke rendah ke resolusi dia, kan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, isu lukisan tu, lukisan tangan, lukisan pakai kamera ataupun handphone, dan yang kita duk bincang ni ialah menggunakan satu bentuk aplikasi. Okey, saya masuk juga tengok, kan, sebab tiba-tiba hari tu kan penuh gambar kartun, kan. Jadi kita pun tengok benda apa. Oh, dia banyak pilihan. Dia dah bagi dah muka warna putih, warna hitam, ada warna coklat, ada, kita pilih saja, kan, yang menggambarkan diri kita, kan. Lepas tu mula pilih muka, kan. Lepas tu pilih apa, laki perempuan, kan, bentuk rambut. Jadi kita padankan, kan. Ambil gambar ni mula, lepas tu tekan next, pilih rambut pula,
mungkin nak pilih misai ke, pilih janggut ke dan sebagainya. Kemudian akhir sekali terkeluarlah kita panggil gambaran ataupun kalau kita nak kata lukisan ke whatever lah, gambar yang akhirnya memenuhi penuh dalam Facebook kita, yang dipanggil avatar. Satu lagi, itu isu pertama tentang surah ataupun taswir gambar tu. Yang kedua, isu yang menjadi perdebatan ialah istilah avatar. Kita duk faham avatar ni, cerita avatar yang dulu beberapa tahun sudah yang famous tu kan, daripada orang betul dia masuk dalam mesin tu, saya pun tengok kan, daripada masuk dalam mesin khas tu. Okey, jadi ketika dia macam ditidurkan dalam mesin tu, dia akan masuk ke dalam satu alam yang mana jadi nak kata apa, binatang apa kan. Jadi avatar tu lah kan, yang mana asalnya dia lumpuh, dia tentera, asalnya lumpuh, tapi bila dia masuk dalam alam maya tu, dia adalah seorang avatar yang kuat, yang boleh berjalan dan sebagainya. Tapi ada pula orang petikai avatar ni rupanya adalah, kalau dalam istilah agama Hindu, ia adalah jelmaan Tuhan kan? Maksudnya gambaran ataupun jelmaan Tuhan yang mereka sembah. Jadi kita tak boleh guna avatar. Jadi pakat duk berkelahi lah kita. So yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kena faham tentang istilah at-taswir, menggambarkan ke ataupun membentuk, mengukirkan dan sebagainya. Tapi tadi kalau kita rojoklah hadis-hadis itu, memang menggambarkan bahawa perbuatan taswir adalah haram. Betulkah begitu? Dan kalau betul lah kita kata surah itu ataupun at-taswir termasuklah lukisan-lukisan adalah haram, maka apa yang kita buat selama ini memang kena elok kan? Kena bagi tahu dekat Kementerian Pendidikan seni kena hapuskan. Okey, ni segala mak nenek kamera yang ada dalam handphone kita ni kena maklumkan dekat pengeluar-pengeluar supaya ni kalau tidak kita akan terjebak dalam perbuatan yang haram. Kau macam mana tuan-tuan? Beberapa tahun sudah saya jadi penasihat syariah di satu bank. Pihak bank datang ke penasihat syariah sebagai tanda terima kasih ataupun tanda penghargaan kepada klien-klien ini. Maka mereka nak menghadiahkan satu tabung dalam bentuk upin ipin. Okey, jadi depa, sebab untuk makluman tuan-tuan dan puan kan, kalau penasihat syariah bank ni, apa sahaja produk, yang pertamanya of course produk lah, dan apa sahaja yang bank nak buat, depa akan lalu ke penasihat syariah dulu. Jadi di bank yang saya jadi penasihat syariah bank tu, kita bincang-bincang, dan last kali keputusannya ialah tidak membenarkan tabung upin ipin itu dibuat dalam bentuk full version. Maksudnya bukan penuh daripada kepala sampai kaki sampai tangan lah. Nak buat boleh, tapi buat separuh, buat setakat pinggang ataupun setakat pinggang je lah kan? Dengan alasan itulah, dan dengan pemahaman terhadap hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Sebab itu antara syarahan para ulama kita ialah, kalau nak melukis jangan lukis penuh. Nak buat macam tadilah tabung ke teddy bear ke dan sebagainya, jangan buat penuh, dan sebagainya. Tapi saya ada sedikit pandangan yang berbeza. Bila kita baca syarahan, walaupun memang kebanyakan ulama yang kita baca pandangan mereka akan menyatakan bahawa maksud
dalam hadis itu ialah dia merangkumi semua. Lukisan tangan ke, dan lukisan tangan tu pun tak kisah sama ada orang, binatang, even pokok pun tak boleh. Kan? Tapi ada juga bila kita baca penulisan-penulisan para fuqaha ataupun ulama kita, dia explain lagi, dan meletakkan yang maksud diharamkan itu ialah sekiranya ada unsur pemujaan. Sebab asal maksud at-taswir pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebenarnya kalau tuan-tuan ingat kisah sebelum Nabi Muhammad lagi, zaman siapa? Zaman Samiri. Siapa Samiri? Salah seorang pengikut Nabi Musa. Samiri ni dia kan golongan Bani Israel. Jadi apabila Nabi Musa alaihi salam pergi bermunajat di Bukit Tur Sina, Mesir. Saya pernah pergi dan pernah panjat pun bukit tu. Jadi Nabi Musa bermunajat berapa hari? 40 malam. Naik Bukit Tur Sina tu 2 jam tuan-tuan nak naik atas tu jalan kaki. Jadi Samiri ni gamaknya dia bosan rasanya. Dia pun ukir lembu, gamak lembu dekat kaki Bukit Tur Sina tu. Kalau tuan-tuan pergi sekarang ni masih tengok ada kesan tu. Daripada jauh tu kan. Jangan duduk dekat. Kalau dekat kita tak perasan. Tapi kalau daripada jauh tu tuan-tuan tengok kan, memang nampak macam lembu. Masih ada. Jadi bila Samiri tu dia ukir lah kan. Maksud taswir di sini dia mengukir kaki bukit itu menjadi gambar macam lembu. Dan dia pun kata, jom kita sembah gambaran ataupun ukiran aku ni. Sebab apa? Sebab ini sebagai itulah jelmaan Tuhan. Sementara kita nak tunggu Nabi Musa balik munajat kan, kita nak sembah siapa? Kita sembah lembu ni. Jadi ada yang terikut-ikut, majoriti Bani Israel ketika itu terikut-ikut dengan ajakan Samiri. Dan Nabi Harun, saudara kepada Nabi Musa, telah menegah, telah menghalang, cuba menghalang, tetapi memandangkan ialah Nabi Harun ni dia mungkin tak berapa nak dihormati. Orang lebih ikut Samiri lagi berbanding Nabi Harun. Dan bila Nabi Musa turun kan, daripada munajat itu, dia dapati Bani Israel telah meninggalkan ibadat ataupun penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan didapati Bani Israel mengikut apa yang Samiri ajak tu, dia marah. Dan kisah tu itu cerita lain lah. Tuan-tuan boleh rujuk lah cerita Nabi Musa dengan Samiri tu kan. Dan Bukit Tur Sina tuan-tuan dan puan-puan, dia memang pusat pelancongan sekarang ni. Tuan-tuan boleh pergi, kalau nak pergilah buat lawatan ke Mesir tu, ambil kesempatan pergi ke Bukit Tur Sina tu. Bukit Tur Sina ni nak naik dia lebih kurang 2 jam. Selalunya kita akan naik jam 2-3 pagi. Sebab apa? Sebab nak tengok matahari terbit nanti. So bila kita naik tu lebih kurang dalam pukul 2-3 pagi, sampai sana sekitar dalam 4 pukul 5 pagi tu, sebelum subuh tu. So kita pun prepare. Dan di atas sana tu ada sebuah musalla, sebuah masjid kecil, dan satu lagi ada sebuah gereja. Dan di atas tu dia tak besar mana. Rasanya tapak surau kita lagi besar tanya. Kecil je kat atas tu. Dan kita naik tu memang kita standby. Kita semayang subuh bila masuk waktu, dan kita standby lah untuk tengok matahari terbit. Memang cantik. Jadi berbalik kepada tajuk kita pasal ukiran ataupun lukisan. Itu yang ceritanya bukan zaman Nabi Muhammad saja, tapi bermula daripada zaman Samiri, dan sebelum-sebelum itu pun dah ada berterusan. Dan bila disebut zaman jahiliyah,
So sekeliling Kaabah tu beratus-ratus patung tu ada. Dan digambarkan ketika itu zaman jahiliah, di setiap rumah kan, tidak kurang mesti ada sebiji patung. Paling kurang. Sebab apa? Sebab Arab zaman jahiliah mereka menyembah patung. Dipanggil asnam, sonamun. Kata jamak dia ataupun kata plural dia ialah asnam, berhala-berhala yang kita istilahkan dan kita terjemahkan sebagai berhala-berhala. Dan yang paling besar sekali di Mekah tu dua, Al-Lat wal-Uzza. Itu yang paling orang panggil, duk ada kat pintu Kaabah. Nama dia Lat dan Uzza. Kan? Jadi bila Nabi Muhammad SAW dijadikan Rasul, kan? Kemudian berhijrah, kemudian pada tahun ke-8 hijrah yang dikatakan sebagai Amul Fathi, pembukaan kota Mekah dan pembersihan kota Mekah daripada unsur-unsur inilah penyembahan berhala itu. Jadi bila Nabi Muhammad SAW datang semula pada tahun ke-8 hijrah itu, membersihkan semua patung-patung yang ada di sekeliling Kaabah. Sampailah sekarang alhamdulillah. Tapi isu itulah sebab bila Nabi Muhammad SAW menyebut inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun, orang yang paling dahsyat azabnya di akhirat nanti ialah al-musawwirun, orang yang melakukan taswir. So di sini ulama dan fuqaha kita berbeza pandangan dan berbeza tafsiran siapakah yang dimaksudkan al-musawwirun. Kebanyakannya akan kata al-musawwirun itu ialah semua, termasuklah yang melukis, yang mengukir, yang membuat patung dan sebagainya. Tapi sebab itu tadi saya katakan ada beberapa pandangan ulama kita juga dan bagi pandangan saya ini antara yang kita amalkanlah sampai sekarang. Sebab apa? Sebab itulah kita benarkan ambil gambar. Sebab itu kita benarkan lukisan. Kan? Di mana pandangan kedua ini yang mengatakan bahawa maksud at-taswir itu ialah yang membuat patung untuk tujuan penyembahan. Jadi yang lukisan biasa, tangkap gambar, dan yang buat patung juga, bukan buat patung yang kita nak sembah tu, tapi tu macam tabung Upin Ipin tu, teddy bear, itu diharuskan. Kerana apa? Kerana illah hukum, iaitu sebab hukum ataupun sebab pengharaman hukum ialah ada unsur penyembahan. Jadi makna kata, kalau tidak ada unsur penyembahan dalam lukisan kita, dalam ukiran kita, sebab ukiran tu sekarang ni dah jadi kesenian, dan kita istilahnya tak sampai tahap pemujaan, apatah lagi penyembahan, kan? Maka ia diharuskan. Tapi kalau kita melukis, kita beli teddy bear ataupun anak patung, ada unsur pemujaan, kan? Pengagungan yang berlebihan, dan apatah lagi kalau ada unsur penyembahan, maka itu yang diharamkan. Sebab itu tuan-tuan dan puan, macam tugu kebangsaan kita tu, tugu peringatan kebangsaan kita tu, fatwa kebangsaan, dan sekarang ni dikenali sebagai Jawatan Kuasa Muzakarah Kebangsaan, telah putuskan bahawa memang tak boleh buat. Dan upacara yang dibuat oleh pasukan tentera kita pada setiap tahun hari kebangsaan tu dikalungkan bunga untuk penghormatan. Sekarang ni mana ada dah. Sebab apa? Sebab dah keluar fatwa, perbuatan itu tidak dibenarkan, kan? Kalau istilahnya haram lah. Okey. Dan kalau relate balik dengan avatar yang menjadi perdebatan kita sekarang ni, dia bukan kita buat patung, kita hanya menggunakan apps tertentu, kan? Dan apps tertentu tu sebenarnya dah ada lama dah pun. Pihak polis, kalau kita duk tengok cerita-cerita orang putih lah khususnya, kan,
dia panggil apa tu, kalau nak mengenali penjenayah, okey, polis akan panggil kita, dia suruh kita gambarkan, dia suruh kita gambarkan pencuri ataupun perampok pembunuh yang kita nampak tadi, kan? Apa gambaran? Kita pun kata, yang saya nampak pencuri itu ada misai. Okey, misai dia macam mana? Melenting ke, kan? Janggut panjang ke? Jadi pelukis polis tu pakar juga dia ni. Berdasarkan gambaran tu dia dah boleh lukis. Itu style manual, kan? Kalau kita tengok cerita CSI, sama macam app yang digunakan buat avatar tu. Okey, orang ni kulit putih, dia pun ambil app yang tu orang kulit putih. Okey, ada misai, dia pun pilih misai macam mana, pilih. Bila dah padam-padamkan, akhirnya keluarlah gambaran profil suspek pencuri ataupun pembunuh tersebut. Sama juga kita main kartun Avatar, kan? Avatar yang dimaksudkan di sini bukan avatar Tuhan Hindu tu, jelmaan Hindu tu, walaupun istilahnya sama. Sebab tu sebab tu tuan-tuan dan puan, ustaz-ustaz ni ataupun para alim ulama, mufti-mufti kita, bila dia nak bagi satu hukum, dia tak boleh cepat sangat. Dia kena kaji dulu, kan? Sebab tu bila saya selalu sebut, kan, teh tarik harus minum tak? Apa hukum minum teh tarik? Tuan-tuan, kita akan kata bolehlah, kan? Tapi jangan cepat sangat, tuan-tuan. Kena tengok dulu teh tarik jenis mana. Teh tarik yang kita duk minum harian di kedai kopi, kedai mamak, ataupun yang kita buat sendiri tu, ya haruslah. Tapi kalau teh tarik itu dibuat dengan tujuan mabuk, nama dia teh tarik. Baru semalam saya dapat satu video minuman dari cannabis, ada cap halal lagi. Beberapa tahun sudah, kan? Dalam satu pertandingan inovasi, orang buat jus kangkung, kan? Jus pegagar, macam-macam, kan? Inovasi yang orang buat sekarang ni, itulah daripada ganja depa buat minuman. Dan saya pun sekarang ni dalam minggu ni nak kena submit satu proposal, kan, di mana ada tim kerjasama daripada USM dengan UKM serta USIM nak buat satu kajian berkenaan dengan hemp. Hemp ni adik-beradik daun ganja. Kan? Dan saya dimaklumkan peringkat awal perbincangan tu, hemp ataupun bila saya tengok terjemahan dia panggil apa, biji rami. Saya pun tak pernah dengar dulu ni, kan. Jadi bila buka gambar tu, dia ni spesies ganja. Tapi bila kita sebut ganja ni, kita teringat ganja dadah, kan. Dia sejenis tumbuhan, kan, yang ada khasiat tertentu. Dan sekarang ni mereka cuba nak berinovasi, nak buat produk makanan. Tak kisahlah nak buat cucuk ke, nak buat apa kuih ke, nak buat apa-apa ke, ubat ke, daripada benda ni. Jadi nak relatekan istilah tu, tuan-tuan, tadi kita bincang bab avatar, kan. Jadi sebab itu jangan sebabkan nama kita terus jump to conclusion. Sebab tu kalau based on nama, siapa pernah makan hotdog? Tuan-tuan duk makan benda haram ke, tuan-tuan? Kan, duk makan hotdog. Dia bukan sebab nama, dia ingredient dan apa yang di sebalik dia tu. Dan kalau sebab nama, orang-orang yang nama Cina, nama India, bila masuk Islam kena tukar lah. Sedangkan hukum tak wajibkan tukar nama. Acong, Maniam ke apa semua sama ke avatar, tuan-tuan dan puan. Walaupun avatar yang antara istilah yang selalu orang kata ia berkaitan dengan agama Hindu,
kan? Dan kata tadi jelmaan Tuhan dia. Tetapi permainan app dalam Facebook kita tu, dia bukan avatar yang tu, tapi dia adalah, kita kata senang cerita, kartun lah. Kita menggambarkan diri kita melalui aplikasi permainan tersebut, dan hasillah gambar kartun kita. Itu maksud avatar yang dalam tu. Jadi boleh tak boleh, tadi pun kita dah sebut kan, dia berpunca daripada istilah at-taswir. So at-taswir di sini banyak makna: melukis, mengukir, membuat macam patung dan sebagainya, kan? Dan kalau tanya pandangan saya ambil pandangan yang lebih, kita kata apa nama, yang mengatakan benda tu harus, tetapi perlu dikawal jugalah. Macam contoh kalau nak buat tabung Upin Ipin, itu memang untuk kanak-kanak kan. Dan setakat ni belum tergambar lagi lah akan berlaku penyembahan terhadap tabung tu, kan? Maka ia diharuskan. Tapi kalau sampai tahap nak buat tugu ataupun patung lilin macam yang orang putih duk buat tu, yang tu elok kan? Sebab apa? Walaupun dia tidak sampai tahap penyembahan, tapi unsur pemujaan, pengagungan secara berlebihan akan berlaku. Jadi setakat itu sajalah kuliah kita pada pagi ini, untuk kita cuba faham, merungkaikan tentang isu avatar tersebut. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.